Antara paparan menarik hari ini, kerajaan buka peluang belia cebur sektor peladangan. Anwar kena berhenti. Muda isytihar perang dengan Anwar. Bekas pemimpin PAS calon Menteri Besar Terengganu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan agenda lawatan rasmi 2 hari beliau ke Laos hari ini dengan mengadakan perjumpaan dengan beberapa pemimpin pertubuhan Islam di negara ini. Anwar yang tiba di ibu negara Laos bertemu dengan penasihat eksekutif Persatuan Mempromosikan Perpaduan Zakir Malimar serta Naib Presiden Pertubuhan Islam Laos Iman Sofi Senson dan Naib Presiden Pertubuhan itu Medcom Havoc di sebuah hotel di sini. Turut hadir pembantu Naib Presiden Pertubuhan itu Azizul Han Tamhaksa. Sesi yang bermula jam 8.10 malam itu berlangsung selama kira-kira 40 minit dengan perbincangan berkisar kepada isu-isu umat. Zakir ketika ditemui selepas mesyuarat tertutup itu berkata antara yang dibincangkan adalah mengenai terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Laos, pendidikan untuk kanak-kanak Islam Laos, pertukaran ilmu dan budaya. The translation of the Quran, one of the things is that we need to do. And the other thing is the school for kids that cannot speak English. We can actually push more Lao local Muslim to go learn in Malaysia, and that's very important. Sementara itu, Azizullah berkata Anwar sangat berminat dan positif untuk mengetahui lebih lanjut mengenai masyarakat dan organisasi Islam di Laos. To help before we ask any help. He was looking very forward toward the religion and the importance of Islam in Laos. He suggests us that the Embassy of Malaysia will provide us help throughout the scholarships to Muslim to Lao community mostly. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mengajak golongan belia disarang menceburi sektor peladangan bagi mengurangkan kebergantungan kepada tenaga buruh asing. Beliau berkata pembabitan golongan belia ketika ini masih rendah dan mereka juga digalakkan memodenkan sektor berkenaan dengan memfokuskan penggunaan teknologi, mekanisasi dan automasi. Katanya mereka juga disarankan terbabit dengan penyelidikan bagi memastikan mereka bukan sahaja boleh menggunakan mesin tetapi boleh menciptanya untuk digunakan dalam sektor peladangan seperti kelapa sawit, getah dan sebagainya. Pada masa yang sama mereka digalakkan untuk terlibat dalam research supaya mereka bukan saja menggunakan mesin tapi boleh mencipta mesin yang sesuai untuk digunakan dalam sektor peladangan. Tak kiralah kelapa sawit ke getah ke dan sebagainya. Dan kalau ini kita dapat modernkan, insya-Allah kita akan dapat tingkatkan produktiviti. Dengan peningkatan produktiviti ini, gaji mereka juga akan bertambah, pendapatan syarikat bertambah. Fadilah berkata sektor peladangan ini turut menawarkan pendapatan yang lumayan berdasarkan kelulusan dan kemahiran yang dimiliki mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan kunjungan ke Laos memberi peluang kepada beliau dan rakan sejawatnya Dr. Sonazir Sipandan untuk memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua-dua negara. Beliau berkata kunjungan yang bermula hari ini turut membolehkan momentum positif dibina sebelum Laos mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Indonesia tahun depan. Katanya selain bertemu pemimpin serta komuniti Islam Laos, saya juga akan mengadakan pertemuan bersama rakyat Malaysia yang menetap di negara ini, sekaligus berpeluang berkongsi dasar serta aspirasi Malaysia Madani bersama mereka. Semoga lawatan ini dapat membawa manfaat buat kedua-dua negara. Lawatan sulung Anwar sebagai Perdana Menteri ke negara itu adalah atas jemputan. Jumlah perdagangan antara Malaysia dan Laos menonjak 425% daripada 202 juta ringgit pada 2021 kepada 1.13 bilion ringgit pada 2022 dengan peratus paling tinggi disumbangkan menerusi peningkatan dalam permintaan bagi produk elektronik Malaysia. Malaysia adalah penyumbang pelaburan langsung asing keempat terbesar Laos tahun lalu selepas China, Thailand dan Vietnam, terutamanya dalam sektor tenaga, zon perdagangan bebas, automotif dan sektor perbankan. Malaysia dan Laos telah menjalinkan hubungan diplomatik sejak 1 Julai 1966. Ahli Parlimen Bacok Muhammad Syahir C. Sulaiman menasihatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berehat daripada melakukan aktiviti luar supaya perhatian terhadap tugasan hakiki dapat diberikan. Beliau berkata segala aktiviti yang memberikan keletihan, kelesuan dan gangguan terhadap Perdana Menteri perlu dikurangkan supaya fokus dan perhatian dapat diberikan kepada tugasan hakiki. Katanya, ada masa Perdana Menteri kelihatan menaiki pesawat, ada masa menaiki kereta dan ada masa terpaksa bekerja berlari.
Namun jika dilihat secara optik, penampilan Perdana Menteri sedikit lesu, kepetihan juga tidak seperti dahulu. Malah perhatiannya mudah terganggu. Petanda konsisi Perdana Menteri sedikit terganggu. Jelas beliau ketika ini semua pihak sedang menunggu penyelesaian beliau terhadap ekonomi negara. Katanya dalam keadaan ringgit ekonomi tidak menentu, semua pihak tertunggu-tunggu apakah langkah intervensi yang bakal diumumkan Anwar merangkap Menteri Kewangan pada Isnin 19 Jun sebagaimana dijanjikan oleh Timbalan Menteri Kewangan pada Ahad 18 Jun. Namun yang ditunggu-tunggu tidak kunjung tiba dan hari tersebut berlalu tanpa sebarang langkah drastik bagi memulihkan ringgit dan ekonomi sehinggalah ke hari ini. Muhammad Shaheen menambah apa yang menarik perhatian adalah sikap ahli Parlimen Tambun itu yang menari bersama mahasiswa dan berseluruh bertanyakan nombor telefon kepada seorang pelajar dalam beberapa program baru-baru ini. Katanya, ada baiknya dalam tempoh beberapa hari menjelang Hari Raya Aidiladha ini, bolehlah dikurangkan sedikit aktiviti luar Perdana Menteri. Lebihkan masa di meja Menteri Kewangan dan Perdana Menteri bagi menekuni 1001 dokumen yang pastinya sudah menanti. Malah sepenuh hari wukuf pada 9 Zulhijjah ini, amatlah baik jika Perdana Menteri dapat tangguhkan sementara segala aktiviti, ambil peluang untuk berpuasa sehari, bertafakur dan berzikir mohon keampunan dan petunjuk dari Ilahi. Semoga Allah pelihara Malaysia yang dicintai. Presiden muda Syed Saddiq Said Abdul Rahman mengumumkan bahawa partinya akan bertanding sendiri di semua 6 negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Beliau menjelaskan bahawa mereka beranggapan 2 blok politik sudah ada tidak mencukupi. Muda telah pun membuat ketetapan yang jelas dan berdasarkan kepada konsensus parti, iaitu pada 6 pilihan raya negeri yang bakal kita berhadapan. Muda akan menyertai pilihan raya negeri ini dan akan bertanding di atas kekuatan parti kita sendiri. Oktober lalu, Muda menyertai Pakatan Pilihan Raya dengan Pakatan Harapan untuk Pilihan Raya Umum ke-15. Pada masa itu, Presiden Anwar Ibrahim berkata Muda tidak dijadikan sebagai parti komponen kepada Pakatan Pembangkang ketika itu kerana ia memerlukan kelulusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan. Sebelum itu, parti itu turut bekerjasama dengan DAP dan Amanah untuk Pilihan Raya Negeri Johor pada tahun 2022. Ketika disoal sama ada penggeseran dengan Pakatan Harapan ada kaitan dengan rundingan peruntukan kursi, Syed Saddiq menafikan perbincangan seumpama itu berlaku antara gabungan itu dan Muda. Muda itu sendiri, Muda adalah politik baru untuk Malaysia, negara tercinta kita. Sebelum ini perlu ada banyak kompromi. Sebelum ini keadaannya berbeza. Tetapi kini saya boleh katakan akhirnya Muda, we can speak with our own voice. We can enter the state elections to be the voice of conscience for the people. Syed Saddiq mengecam bekas sekutu mereka yang menurutnya mengingkari janji pilihan raya apabila memegang kuasa dengan menyatakan bahawa jika mereka mengekalkan mandat yang dicadangkan, Muda tidak perlu bertanding dalam PRN. Dia menjelaskan bahawa politik baru yang dibawa Muda akan melangkaui parti dan akan berkisar kepada keperluan dan visi rakyat. Sementara itu, Syed Saddiq mendedahkan pengarah dan timbalan pengarah parti masing-masing ialah Ketua Penerangan Luqman Long dan Exco Pusat Aini Hazika. Dia juga berkata bahawa kempen politik muda terutamanya akan bersifat maya, seperti mengajukan siaran langsung dan sesi town hall dalam talian di media sosial. Bagaimanapun, tambah Syed Saddiq, masih ada usaha kempen di semua 6 negeri iaitu di luar bandar tanpa sambungan internet. Syed Saddiq juga mengelak daripada mendedahkan status rundingan peruntukan kerusi dalam parti dengan menyebut putera ini akan diumumkan secara berperingkat semasa tempoh kempen mereka. Setiausaha Eksekutif Majlis Ulama UMNO, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali menyatakan hasrat untuk tidak bertanding mana-mana kerusi dalam pilihan raya negeri kali ini sekaligus menolak desas-desus bahawa beliau merupakan calon Menteri Besar Terengganu dari Barisan Nasional. Menurutnya, fokus utama beliau pada pilihan raya kali ini adalah untuk membantu calon UMNO dan BN bagi memastikan kemenangan berpihak kepada parti itu. Katanya, untuk diri saya menyatakan bahawa untuk tidak bertanding dalam PRN terdekat ini insya-Allah. Walaupun ada disebarkan berita dalam akhbar tentang bakal MB dan sebagainya, perkara itu tidak berbangkit kerana saya belum tentu lagi bertanding dan saya tidak berhasrat ingin bertanding dalam PRN yang terdekat ini. Sebaliknya, fokus dan utama saya adalah untuk kekal membantu UMNO untuk menang di Terengganu serta negeri-negeri yang lain. Ini adalah pilihan politik tidak mahu bertanding dan biasa bagi orang politik mahu partinya menang dalam pilihan raya. Pada pilihan raya umum ke-14 lalu, Muhammad Khairuddin yang ketika itu bertanding atas tiket PAS memenangi kerusi Parlimen Kuala Nerus dengan mendapat majoriti 8,447 undi
menewaskan calon BN Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad. Bagaimanapun setelah mengumumkan berhenti daripada PAS, Khairuddin yang kembali bertanding atas tiket UMNO pada PRU 15 tahun lalu gagal mengekalkan kerusi yang disandang setelah tewas kepada calon PAS Datuk Dr. Alias Razak dengan majoriti 29,765 undi. Sekian rentasan di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook dan YouTube Dekla TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.